Mari jemaat sekalian kita berdoa. 弟兄姐妹，我们来祷告。 Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 主，这时候我们来到你跟前， Kami rindu sekali lagi belajar dari firman-Mu. 我们渴望学习你的话语。 Tuhan, tolonglah agar hati kami boleh sungguh terbuka akan firman-Mu. 主，求你帮助我们，让我们的心门打开，来接受你的话语， Berikanlah kami hati yang lembut supaya kami bisa dibentuk oleh Roh Kudus. 让我们有个柔软的心，让你的圣灵来陶造。 Dan bimbinglah juga kedua hamba-Mu ini untuk boleh menjadi saluran suara-Mu ya Tuhan. 利用你两个仆人，能成为你话语的传统。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主你， Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求， Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，主你平安。 Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu bersekutu di dalam doa. 今天我们讲到的一个讲题，就是在祷告中的团结。 Nah Bapak Ibu sekalian, di ujung dari khotbah ini saya berharap nanti akhirnya kita bisa mengerti mengapa penting untuk bisa berdoa bersama sebagai satu gereja. 最后，我们听完祷告后，我希望大家有一个同样的观点：为什么在教会当中，我们常常要有在一起祷告的机会呢？ Baik ketika kita berdoa secara sendiri-sendiri 不如我们自己祷告， ataupun ketika di dalam kesempatan casual kita saling bertemu 还是在我们普通的时刻当中，当我们见面的时候， atau juga mungkin di kebaktian doa. 还是我们在祷告会当中。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selama 8 tahun lebih di GKI Medan. 弟兄姐妹们，我在这个教会已经8年了。 Ya, saya melihat memang kehadiran kebaktian doa kita itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah. 我看在这8年当中，我们祷告会的人数从没有增加的很多。 Dan ketika beberapa tahun terakhir saya dipercayakan untuk bisa memegang bidang ini, 在最后这几年，因为是在我的责任当中， saya akhirnya merasa bukan masalah kebaktian doa kita jelek atau bagus makanya orang gak mau datang. 我发现其实不是我们祷告会是好或是坏，人家不要来参加祷告会。 Bukannya saya mau membela diri gitu ya. 不是我要来如何来违辩我自己。 Tetapi sepanjang perjalanan saya di GKI Medan bahkan sejak rohaniwan sebelumnya, 是从我在这里，或是在之前的传道人， ya, kebaktian doa itu sudah terus melakukan banyak pergumulan, pengembangan dan berbagai variasi. 我看他们祷告会一直有改变，有很多的进步。 Maka akhirnya saya menemukan bahwa seringkali masalah utamanya adalah bukan di masalah-masalah yang eksternal itu. 但是我发现，其实的问题不是在外来的问题。 Memang Bapak Ibu sekalian saya bisa mengakui bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari. 我知道有很多情况让我们不能够推迟， Sehingga saya juga tidak mau kita jadi dengan mudah menghakimi orang yang tidak mau kebaktian doa itu tidak punya hati. Nah, tidak serta-merta begitu. 但是我不要大家有一个结论：那些不要来祷告会的人是没心的人。 Ya, ada saja orang yang rindu mau kebaktian doa, ya rajin datang ke gereja, tapi memang punya kendala eksternal yang nggak bisa mereka ubah. 其实有的人很多心要来到教会参加祷告会，但是有很多外来的阻碍，让他不能够参加。 Tetapi Bapak Ibu sekalian kalau mau jujur, 但是诚实来说， ada juga yang mau keadaan hidupnya sampai seideal apapun, 他在生活上已经非常的美好了。 kalau masih memandang bersekutu di dalam doa itu tidak penting, nggak akan pernah datang. 但是他觉得祷告会根本不重要，所以他从来不参加， Betul kan ya? 对不对？ Dan Bapak Ibu sekalian bicara soal doa bersama, ini bukan cuma soal datang ke kebaktian doa, itu cuma satu elemen kecil saja. 如果我们讲到在一起祷告，或是我们的只是为了要参加祷告会，那只是一小部分罢了。 Tetapi ini juga bicara soal ini Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau mendoakan satu sama lain tanpa harus disuruh? 最主要的问题是我们没有被人邀请，但是我们有心要为别人祷告。 Apakah kita punya hati yang seperti itu, berjumpa dengan sesama saudara-saudari kita mau mendoakan mereka? 还是我们见到一个人还是亲戚的时候，我们很想念要为他祷告呢？ Apakah ada kesadaran Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendoakan kepentingan bersama sebagai satu gereja? 还是我们在教会当中，我们有一个这样的渴望，说我们彼此来祷告。
Sehingga bukan cuma mendoakan keinginan pribadi di dalam gereja. 不是围绕自己的向往来祷告罢了。 Nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya menemukan bahwa orang tidak, akhirnya saya menemukan apa yang membuat orang tuh merasa nggak mau gitu datang ke gereja dan berdoa. 后来我发现有很多人不要来到教会，不要来到教会祷告，问题是什么？ Akhirnya saya menyadari bahwa seringkali ada salah paham tentang ada satu ayat yang terkenal Bapak Ibu sekalian. 其实，在当中有一个很出名的经节， Yaitu dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. 就是马太福音第18章19到20节。 Ya, pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam Mandarin. 我们先印尼文来念，过后用中文来念。 Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 我又告诉你们，就是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在那里有2个、3个人奉我的名聚会，那里就有我与他们同在。 Bapak Ibu sekalian, biasanya bagian firman Tuhan ini kita baca dipakai untuk mendorong doa bersama. 弟兄姐妹，常常这个经文是我们来推动人家在一起祷告， Atau untuk menyemangati kalau ada ibadah tapi jemaatnya sedikit. 还是我们聚会的时候会有很少。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat lagi, ayat 19 sampai 20 ini adalah bagian dari satu perikop tentang menasihati sesama saudara. 但是如果我们再看更多的话，前面一段告诉我们，最主要是我们要提醒我们的弟兄姐妹们。 Sehingga Yesus sedang mengajar tentang bagaimana cara menasihati satu sama lain, bukan tentang berdoa secara umum. 其实主耶稣当时教导我们如何为了要见解其他的会友，不是单单围着在一起祷告。 Nah kalau kita lihat ayat 15 sampai 17 sebelumnya, 但是如果我们再念从第15节到第17节， ya saya bacakan dalam Indonesia kemudian juga dalam Mandarin. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的地方，指出他的错来。他若听你的，你便得了他的弟兄；他若不听，你就另外带1、2个人同去，要凭2、3个人的口作见证，可句句都可以定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他们像外邦人所会理一样。 Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada salah paham yang pertama yang sering terjadi ketika membaca ayat ini. 当我们读这个经文的时候，常常有不对的见解。 Ya, orang sering memahami bahwa ayat ini berkata kalau ada 2 orang atau lebih sepakat, maka apa yang mereka minta akan dikabulkan. 常常我们读这个经文的时候，有这样的见解，就是2、3个人在一起的话，我们所求告的，上帝必答应我们。 Ya, dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, doa bersama-sama itu dianggap lebih manjur, lebih berkuasa. 换句话来说，就好像2、3个人在一起祷告，他的能力更大。 Nah Bapak Ibu sekalian, terlalu gegabah ya kalau disimpulkan seperti demikian. 如果我们有这样的见解，那是错误了。 Ya, karena konteksnya Bapak Ibu sekalian di perikop tersebut Yesus sedang memberi instruksi tentang bagaimana menangani konflik sesama. 其实在这当中，最主要是主耶稣要教他们，当有冲突的时候如何解决， Bukan bicara tentang doa secara umum. 不是说关于祷告的。 Ya, jadi ketika ada konflik di dalam komunitas atau gereja, Yesus memberikan tadi langkah-langkah praktis. 就是当我们在教会当中有冲突的话，就是主耶稣教导我们一步一步如何解决。 Nah, lalu di ayat 19 sampai 20 Yesus memberi jaminan bahwa Tuhan akan hadir di dalam proses saudara-saudari berdoa untuk mendisiplin.
就是19界的时候，主耶稣特别提醒我们说，当我们2、3个人在一起祷告的时候，那么就拥有上帝的能力在当中。 Dan juga pemahaman ini akhirnya jadi pemahaman teologi yang tidak tepat. 所以有的人只是单单读这一点，就有错误的观点。 Bapak Ibu sekalian, Allah mendengar doa kita baik ketika kita sendirian maupun bersama orang lain berdoanya. 我们的上帝听求我们祷告，无论我们自己祷告，还是我们与别人在一起祷告， Ya, bukan karena ada 1000 orang berdoa kemudian Tuhan lebih peduli. 不是说有1000个人在一起祷告，那么上帝就特别的看顾。 Tapi kalau saudara berdoa sendirian, Tuhan kurang pedulinya. 还是我们只是单单一个人祷告，那么上帝就没有看顾我们？ Tentu bukan begitu kan. 当然不是这样子的见解。 Jadi memang betul kalau ada orang yang berkata kan tidak harus dong berdoa sama-sama. Toh Tuhan sama-sama menjawab atau tidaknya kan sama saja, tidak ada perbedaan. 所以有的人这样子说，如果一个人还是多人的话，上帝也一样看顾我们。那么为什么我们不需要在一起祷告呢？ Dan kemudian yang salah paham yang kedua Bapak Ibu sekalian yang seringkali muncul adalah beranggapan bahwa Tuhan hadir ketika 2 orang atau 3 orang berkumpul. 第二个错误观点就是，如果有2个人还是3个人聚集在一起的话，那么上帝在我们当中。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ganti situasinya, apakah Tuhan tidak hadir kalau cuma ada 1 orang? 换句话来说，如果是我们只有孤单一个人，上帝就不在我们当中吗？ Nah, tentu tidak begitu juga kan? 其实也不是这样子的说。 Dan sekali lagi, konteks ayat tadi adalah bicara di tengah-tengah orang kita yang bergumul di tengah-tengah ketika menangani konflik. 其实这个最主要的观点是讲到，当我们有冲突的时候，我们应该如何的解决。 Nah, jadi ketika misalkan sudah diajak bicara 4 mata tidak bertobat, baru ajak 2 sampai 3 orang. 如果有了冲突的话，我们就2个人湿着眼睛的在一起交谈；如果不能解决的话，我们再要求别人来帮助。 Nah kemudian kalau masih belum bertobat, maka bawalah masalah itu ke jemaat. 甚至如果多人了还不能解决，我们就必须要交给教会。 Nah baru terakhir kan kalau masih belum bertobat, baru mereka dikeluarkan dengan harapan itu jadi ganjaran yang menyadarkan mereka dan mempertobatkan mereka. 但是如果教会的都不能解决的话，我们就把它放弃，让我们在众人当中自己醒悟。 Nah Bapak Ibu sekalian, kan menegakkan disiplin seperti ini kan tidak mudah. 弟兄姐妹，如果我们要有这样的规律，其实是不容易。 Nah makanya Tuhan Yesus meyakinkan kalau kalian 2 atau 3 orang bersepakat bersehati, Tuhan akan tolong kalian. 所以主耶稣就是告诉我们，如果我们2个和3个人同行的话，上帝必与我们同在。 Ya sehingga wajar kalau ada orang yang akhirnya beranggapan bahwa kan tidak harus dong kumpul bersama-sama untuk minta kehadiran Tuhan. Tuhan hadir kok lagi saya sendiri. 有的人这样子的想法，为什么必须要2、3个人聚集在一起？我自己一个人，上帝都已经在我当中了。 Nah Bapak Ibu sekalian, memang akhirnya bukan itu yang membuat doa bersama itu menjadi spesial. 所以2个人、3个人在一起祷告，其实不是一个特别的事件。 Tetapi kemudian dari ayat-ayat tadi kita juga bisa melihat ada satu prinsip yang bisa kita ambil. 但是从刚才的经文当中，我们有一个观点是我们可以拿的， Yaitu ada beban bersama yang ditanggung. 这个原则就是我们在一起祷告的话，我们能够在一起来担任这个任务。 Mau melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup berjemaat. 让我们要接受神在我们教会当中。 Ya bayangkan betapa sehatnya sebuah gereja atau komunitas kita kalau tahap-tahapan tadi itu benar-benar kita lakukan. 如果这个教会如果能够行第1点、第2点、第3点的话，那个是很好的事情。 Nah Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita bicara tentang alasan orang akhirnya bisa mengatakan saya nggak perlu doa bersama. 但是有人就说我不需要在一起祷告。 Maka akhirnya saya mau mengajak kita melihat sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang kita harus berdoa bersama. 但这时候我要教大家学习，为什么圣经里面教导我们要在一起祷告？ Ya, ada satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan betapa indahnya ketika kita bersatu dan berdoa bersama. 有一段经文就记载，我们如果可以在一起祷告，那是更美好的事件。 Ya, yaitu dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. 就是使徒行传第1章第12、第34节。 Ya, saya bacakan. Lalu kembalilah Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun,
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. 于这山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，又有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒菲的儿子雅各、奋力堂的西门和雅各的儿子犹大，同是几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，就同心合意的恳切祷告。 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tadi mencatat bagian kisah para murid tepat setelah Yesus naik ke surga. 这段经文是当主耶稣刚刚升天的时候所记载的。 Dan di ayat 14 tadi mengatakan bahwa selagi mereka menanti-nanti, mereka menghabiskan waktu mereka dengan berdoa bersama. 在第14节当中告诉我们，在他们在等待时刻的时候，他们就同心合意、恳切的祷告。 Seorang pengkhotbah bernama James Boyce mengatakan bahwa sebenarnya murid-murid itu bisa saja melakukan hal lain selagi mereka menanti-nanti Tuhan. 弟兄姐妹，其实 James White 告诉我们，当他们在等待的时候，他们可以做其他的事件。 Ya, mereka bisa saja kembali ke pekerjaan mereka yang lama. 可能他们回到他们自己的工作上， Atau mereka bisa saja langsung segera memulai pekerjaan pekabaran Injil, pergi. 或是他们可以到处去传福音。 Ya, kita juga begitu ya, kita nggak suka menunggu. 我们其实也是一样，不喜欢等待， Kita suka bertindak. 我们可以行，可以做， Kita ingin bergerak maju, melakukan sesuatu. 我们进步要前进，要做些事件。 Melakukan apapun demi kebaikan, jangan duduk diam. 我们只要能够行好的，不要拖住等待。 Itu memang sesuatu yang bagus. 其实这个是一件很好的事件， Tetapi itu tidak selalu merupakan kehendak Tuhan. 但是这个不一定是神所要的。 Terkadang Tuhan berkata, aku ingin kamu menunggu. 但有的时候，神要我们每个人在等待。 Kadang Tuhan menempatkan kita di ruang tunggu kehidupan untuk menumbuhkan rohani kita. 有的时候，神放我们在个生活上的等待，让我们可以成长。 Dan dalam hal ini Allah ingin kita belajar cara berdoa. 这时候，主耶稣希望我们可以学习如何的祷告， Dan bukan berdoa secara umum, 不是说从一般上的来祷告， tetapi belajar caranya berdoa bersama. 乃是我们学习如何在一起来祷告。 Dan Bapak Ibu sekalian, secara khusus kalau kita lihat tadi di Kisah Rasul 1 ayat 14. 就刚才我们发现，就是在使徒行传1章14节的时候， Kita melihat bahwa ada elemen-elemen yang indah di dalam doa para murid-murid yang seharusnya kita teladani hari ini. 我们看到在当中有几个的事项是非常好的事项，是我们配得我们去学习的。 Di sana mereka dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. 他们同心合一的恳切祷告。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat yang pertama, para murid-murid mereka bersekutu di dalam doa dengan bertekun. 我们可以看到他们在一起团契的祷告，第一个就是恳切的祷告。 Nah, ketika firman Tuhan menggunakan kata bertekun, 当圣经里面告诉我们要恳切的话， Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya itu digunakan kata yang punya arti keteguhan hati yang tidak tergoyahkan. 就原文的意思就是很坚固的信心是不能动摇的， Nah, artinya mereka berdoa dengan kesungguhan hati, 就是我们用很诚恳的心来祷告， bukan cuma rutinitas, 不是只是常规化的祷告， bukan cuma formalitas berdoa. 不是形式化的祷告， Tetapi itu adalah bagian dari identitas mereka sebagai murid Kristus. 就是告诉我们他这个是成为门徒的身份。
Jadi mereka kumpul berdoa bersama itu bukan cuma momen yang sekali dua kali. 所以我们恳切的在一起祷告的话，不是一次两次罢了。 Mereka kumpul berdoa bukan cuma pas hari-hari raya gerejawi aja. 他们在一起祷告，不是因为有特别的日子罢了。 Mereka bukan berdoa cuma pas ada waktu kosong deh baru doa. 他们的祷告也不是说因为我很闲所以才来祷告， Tetapi mereka melakukannya dengan keteguhan hati. 乃是他们用很坚固的信心来祷告。 Mereka melakukannya dengan terus-menerus, dengan tekun. 他们很诚恳的一直不断的祷告。 Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, para murid-murid mereka bersekutu di dalam doa dengan sehati. 第二就是他们就同心来祷告。 Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini Lukas menuliskan kata sehati dengan satu kata yang spesifik. 当时路加写这个词句的是一个特别的词句。 Arti kata ini berarti dalam satu derap langkah atau serempak. 他讲这个话语句就是同样的脚步。 Nah ini tuh sebenarnya kata yang dipakai adalah istilah musikal yang berarti tuh membunyikan nada bersama-sama dengan serentak. 就好像在音乐当中，它的节奏是同行的。 Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa bayangkan ya kalau kita lihat paduan suara gitu atau kita nonton ensemble musik, kalau ada yang salah nada akan kentara sekali bukan? 如果我们弟兄姐妹们听，如果有唱歌团或是有合奏的时候，如果再当一个人特别的语音的话，就很奇怪了。 Nah murid-murid pada saat itu mereka berdoa dengan satu derap, dengan serentak. 所以当时的门徒他们的祷告是同奏合奏的，在一起的同样的脚步， Tidak ada yang dalam tanda kutip salah nada gitu. 他们没有错误的音符， Artinya di antara mereka tidak ada kebencian, 就告诉我们说他们当中没有了嫉妒， tidak ada agenda pribadi, 也没有围着自己私人而祷告， tidak ada rahasia di antara mereka. 在他们当中根本没有秘密， Sehingga mereka bisa satu hati berdoa. 所以我们就同样同一个心来祷告。 Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jemaat pada saat itu para murid-murid bersekutu di dalam doa dengan bersama-sama. 他们就是在一起的祷告。 Nah Lukas dengan jelas mencatat bahwa mereka berdoa bersama. 就是我们同心合一的在一起祷告。 Bapak Ibu sekalian, inilah teladan gereja mula-mula yang seringkali sudah disepelekan oleh kita sebagai gereja masa kini. 这个是当时起初的教会的一切的观点，现今我们的教会常常忽略了这一点。 Di sepanjang kisah para rasul, Lukas mencatat begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh gereja mula-mula, semua dilakukan bersama-sama. 所以当时起初的教会他们所行所做的，路加已经强调他们是在同心在一起做。 Bapak Ibu sekalian, sekali lagi memang tidak ada yang salah kalau kita berdoa sendiri. 弟兄姐妹，如果我们为自己祷告，其实是没有错误的。 Ya, kita bersaat teduh, 我们要静默而祷告， kita mau solitude di dalam keheningan, cuma kita dengan Tuhan, itu boleh. 或是我们要与上帝默默的融化一处的祷告也可以。 Ya, Tuhan Yesus juga melakukan itu kok. 主耶稣自己也有这样的心。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukanlah satu-satunya jenis doa yang ada di dalam Alkitab. 但是在教会的圣经当中教导我们的，不是单单那种祷告罢了。 Ada waktu dan tempat di mana kita sebagai umat Allah berkumpul dan berdoa bersama. 也有时间有地方是我们必须积极在一起祷告的。 Ya, ketika kita berdoa bersama, kita bisa saling menguatkan untuk mencari Tuhan. 当我们在一起积极祷告的时候，我们就可以在一起来寻找神。 Ketika ada yang lemah, kita bisa menopangnya di dalam doa. 有的时候我们在跌倒、在软弱的时候，我们可以用手扶住他祷告。 Ya, kita bisa saling menjaga supaya bisa saling menopang ketika menjalani jalan kekudusan. Ketika kita bertemu dengan rutin untuk berdoa. 当我们积极在一起祷告的时候，我们看到别人软弱的时候，我们可以彼此扶持的为他祷告。 Bapak Ibu sekalian, jadi kisah Rasul 1 ayat 14 ini menjadi sebuah pola kehidupan doa bagi gereja.
其实这个使徒行传1章第14节是我们教会必须要行的一个很好的榜样。 Ya, menunjukkan bagaimana seharusnya kita itu bersekutu di dalam doa. 就看到我们应该在主里面如何的积极的祷告。 Memang Bapak Ibu sekalian, situasi hidup kita hari ini dengan murid-murid pada masa itu beda. 虽然我们现在的时候跟以前的情况不同了， Ya, hari ini sudah ada miliaran orang Kristen. 现在有几千万的基督徒， Ya, waktu itu mungkin murid-murid baru hitungan ratusan. 可能当时只有几百个基督徒罢了。 Juga sudah ada ratusan gereja dan kita juga ada di gereja yang bagus seperti ini. 其实也很多教会说几百个教，好像我们也有个美丽的教会在这里。 Tidak seperti murid-murid masa itu kumpulan kecil yang beribadah di lantai atas sebuah rumah. 当时的会友们他们只是几个人聚集在楼顶上聚会。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tidak berubah adalah panggilan Tuhan bagi umatnya. 但是最重要的一点是我们不能忽略，就是上帝的呼召。 Tuhan memanggil kita sebagai gereja untuk terus berdoa. 上帝呼召我们在教会要不断的祷告， Menantikan Tuhan, 等待上帝， berdoa dengan bertekun, sehati dan bersama. 同心合意的恳切祷告。 Bapak Ibu sekalian, di ujung khotbah ini saya mau membagikan satu hal yang saya renungkan di dalam masa pelayanan saya. 弟兄姐妹，在这个尾端当中，我要特别的分享我在这里的侍奉。 Saya meninggalkan gereja asal saya dan mulai studi STT melayani di beberapa gereja sejak tahun 2013. 我的侍奉的经验就是13年，我离开我的工作，离开我的教会，去学习神的话语，来到这里侍奉。 Dan Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya melayani di beberapa gereja, saya baru menyadari bahwa saya jarang bertemu dengan orang jahat di gereja. 所以我侍奉很多地方，我才发现有一点，我在教会当中从来没有见到恶人。 Ya, mau sekacau apapun gereja tersebut, hampir tidak pernah saya berjumpa dengan orang yang punya motivasi buruk ketika mau melayani. 虽然在当中很多冲突，但是我从来没有发现一个恶人要朽坏教会的。 Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, saya jarang sekali ketemu orang yang begini. Saya mau jadi majelis, saya mau pelayanan supaya saya bisa berkuasa. 没有这样的人说，我要成为这事，我要成为这事有权利在教会当中。 Saya mau jadi pengurus supaya bisa korupsi. 我要成为主干事，好让我可以贿赂。 Saya kalau disuruh sebut nama, saya nggak muncul satu nama pun di kepala saya orang seperti itu. 在我脑海当中根本没有这样的人。 Saya menemukan bahwa semua orang yang saya jumpai ketika mau melayani, mereka punya motivasi mau melayani Tuhan. 就是当我们在教会当中，我们看到每一个人真的有这个动力要来侍奉上帝， Ya, mereka mau kontribusi untuk gereja. 他们要为教会而做侍奉， Mereka mau jadi berkat untuk sesama. 他们真的要为别人成为别人的祝福。 Tetapi kemudian pertanyaannya begini, kenapa akhirnya bisa ada konflik dalam pelayanan? 但是为什么在这当中会有冲突呢？ Kenapa bisa ada yang bermusuhan ketika melayani? 所以他们在侍奉当中为什么会有纷争呢？ Padahal semua yang melayani itu motivasinya buat Tuhan, buat sesama, 其 baik. 实每个人的动机来侍奉是围着神，围着别人，是一个好的动机。 Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya menyadari seringkali kita berkonflik karena itu kita masing-masing berpikir apa yang saya lakukan baik. 所以其实最重要的，每一个人都有这样的观点：我所做的是最好的。 Semua punya ide masing-masing tentang apa yang disebut baik dan ujungnya tidak ada yang mau mengalah. 每一个人都觉得自己是最好最对的，没有一个人要低头。 Bukan karena ada yang jahat, 不是说因为有恶人， tapi karena semuanya baik, tetapi tidak ada yang mau minta tuntunan Roh Kudus. 所以每个人觉得自己很好，没有要求圣灵的帮助带领， Bersandar hanya pada standar moral dan pengalaman sendiri. 就是靠着我们自己的经验，我们自己的脾气， Dan lupa untuk duduk bersama-sama bertanya,
就忘记了在一起坐下来，彼此来问。 Yang saya bilang baik, punya dia juga baik, itu juga baik. Tapi mana yang Tuhan mau? 所以，因为我的意见好，你的意见好，他的意见好，但是我们必须要问哪里一个是上帝所要的。 Kita lupa bahkan tidak sadar betapa pentingnya tujuan dari doa bersama itu adalah untuk mencari yang Tuhan mau. 我们忘记了，其实我们在一起祷告，最主要是寻求上帝所要的。 Ada banyak cara untuk menunjukkan kebaikan. 有很多方法，我们可以显示我们做好事， Ada banyak hal yang baik. 也有很多好的事件。 Tetapi di dalam pelayanan kita perlu bertanya, mana yang Tuhan mau? 但是在侍奉当中，我们必须要问上帝的意思。 Bapak Ibu sekalian, sebagai orang luar Medan ya yang melayani di Medan, 弟兄姐妹，成为一个从外埠来到棉兰侍奉的人， secara kultur dan pembawaan masyarakat Medan tuh saya melihat ada yang unik di masyarakat Medan. 我们看到其实棉兰的人有一个很特别的象征， Orang Medan tuh gigih. 棉兰人真的很有卖力。 Ya, bukan berarti orang dari daerah lain pemalas gitu ya, cuma level gigihnya orang Medan tuh beda di atas gitu. 是不是说别人是懒惰的？其实不是这样子，但是觉得棉兰有特别高的。 Ya, mau Kristen bukan Kristen semuanya punya daya semangat yang tinggi, juang tinggi gitu. 就是说，不论是基督徒或是非基督徒，棉兰人真的，象征力很高。 Misalkan soal tawar-menawar, gigih sekali. 就好像我们在减价当中也是非常努力去减价， Ya, pepet terus sampai dapat paling murah. 所以一直减到拿到最便宜 Kalau bisa sampai dikasih bonus. 最好更好是还有别的赠送品 Juga soal pekerjaan dan studi, gigih sekali. 在我们学习当中，我们工作中也是很勤劳 Ya, mau dewasa atau anak-anak bisa bekerja dan belajar dari pagi sampai malam. 不论小的还是老的，学习从早到晚 Kayaknya alergi kalau pulang belum gelap gitu. 就是我们要回去天还没暗的话，很敏感。 Soal lalu lintas, gigih juga. 在道路当中也是很努力，纷争在那边， Ya, belum merah belum berhenti. 还没有红就不要停。 Perempatan udah nyangkut, tetap saya yang harus maju duluan. 所以在试脚的时候，还是觉得我是最对的，我必须要先。 Pokoknya harus saya, nggak boleh orang lain yang maju. 最主要是我能够进步，我只能向前，不是别人。 Nah Bapak Ibu sekalian begini, sadar nggak sadar ternyata spirit ini terbawa di dalam hidup bergereja. 所以这种的脾气也带到教会去。 Ya, sadar nggak sadar itu jadi cara kita hidup juga ketika berkomunitas. 所以在我们团契当中，我们也带着这样的心情。 Ketika apa yang baik menurut saya belum diterima, saya gigih juga. 所以当我觉得好对的话，还没有让别人接受，我也是一直努力的去冲。 Kasih usul ke pengurus nggak diterima, cari cuantau. 我们给看师们意见没有接受，我就找传道人。 Nggak diterima juga sama cuantau, cari muse. 传道也不接受的话，就找牧师。 Ya, kalau sudah ke muse nggak keterima, cari ketua majelis. 如果牧师也没有接受，就找这次的主席。 Sudah nggak diterima juga, ngomong kemana-mana, cari masa. 这个全部都不接的话，就到处去传，到处去讲。 Pokoknya Bapak Ibu sekalian sampai yang saya mau itu tercapai. Saya mau gigih terus. 所以我要努力一直去奋斗，到我所想要的可以达到。 Bapak Ibu sekalian memang mungkin apa yang kita inginkan itu bukan hal yang jelek. 可能我们所希望所要的不是一个不好的事件， Bahkan mungkin apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang sangat bagus. 可能这些事件也是很好的。 Tetapi di dalam kegigihan itu, apakah kita juga tekun di dalam doa? 所以我们在努力冲的时候，我们也努力祷告吗？ Mau berdoa dengan sehati bersama-sama dengan saudara-saudari untuk tanya, apakah ini yang Tuhan mau? 还是我们自己祷告，还是在一起跟别人在一起祷告？我们问上帝是否合神的心意。 Bagi rekan-rekan yang melayani, 所以弟兄姐妹在我们侍奉当中，
mungkin jadi pengurus atau mungkin panitia. 或是我们成为干事，或是我们成为一个团体的工作人员。 Ketika kita rapat-rapat begitu, sungguhkah kita berdoa minta petunjuk dari Roh Kudus? 当我们一直在开会的时候，是否我们有祷告求告上帝的旨意吗？ Atau kita cuma berdoa supaya Tuhan lancarkan dan kabulkan rencana saya? 还是我们祷告说，上帝让一切都能够顺利的，还是答应我所要求的？ Lalu berapa lama kita biasa menghabiskan waktu untuk menggumulkan satu hal? 可是我们需要多长的时间来挣扎解决一个问题呢？ Kita terbiasa memberikan deadline untuk segala sesuatu. 所以我们做一切事情都有期限， Ya, kadang diperlukan memang kita kasih batas waktu. 而有的时候我们也需要有这个期限。 Tetapi ketika berbicara soal mendengar tuntunan Roh Kudus, kita tidak pernah bisa kasih batas waktu, kan? 但是我们求告听神的话语根本没有期限的。 Sehingga ketika kita bersekutu di dalam doa, bergumul sama-sama dan ternyata perlu waktu yang panjang, terus bukalah hati. 如果我们在祷告当中，在挣扎当中需要很长的时间，我们必须把心门打开。 Lalu Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat pada umumnya, 弟兄姐妹们， sudahkah kita berdoa bagi gereja? 是否我们为我们的教会祷告？ Berdoa yang bukan sebatas begini, Tuhan saya pengen gereja jadi begini, jadi begitu. 不是说我们的祷告说，上帝，我希望我的教会成为这样，成为那样。 Tuhan saya pengen gereja bisa punya ini, punya itu. 不是我们的教会要有这个，要有那个， Tuhan saya pengen orang ini berubah yang ada di gereja. 而是我的上帝啊，我要这个人改变， Tuhan saya pengen hamba Tuhan ini diganti aja. 而是我们祷告这个传道人搬去吧。 Tuhan saya nggak mau ada ini, nggak mau ada itu di gereja. 上帝，我不要有这个有那个在教会当中。 Tapi maukah kita berdoa justru berdialog sama Tuhan? 还是我们祷告当中，我们与上帝交谈， Tanya Tuhan apa yang Tuhan inginkan. 所以我们祷告问上帝，上帝哪一个事件是合你的心意的？ Apakah yang menjadi doa saya itu sejalan dengan yang Tuhan mau? 是否我的祷告随从神的旨意吗？ Lalu juga buka hatimu dan berdoa. 我们也展开我们的心来祷告说， Apa yang Tuhan mau lakukan bagi gereja melalui saya? 上帝，你要我为教会做的是什么呢？ Jangan sampai kita tekun sih berdoa, 不是说我们诚恳的祷告， tapi doanya sendirian. 只是我们自己祷告， Kita tidak mau bersama-sama. 我们不要与别人在一起， Kita cuma jadi penonton 我们成为观众罢了。 yang punya banyak keluhan dan kritik dan terus berdoa sama Tuhan ngadu. Gereja gini. 所以我们也有很多的见解，很多的怨言，只是跟上帝诉苦罢了。 Kita tidak pernah bertanya apa yang Tuhan mau dan hanya peduli apa yang saya mau. 我们从来没问上帝要的是什么，只是说我要的是什么。 Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bersekutu dalam doa, berdoa bersama, itu bukan lagi soal mendapatkan jawaban doa atau tidak. 所以我们积极在一起祷告的话，不是说我们要得到的祷告的事项的答案。 Kita berdoa bersama karena kita memerlukan doa bersama itu. 我们积极在一起祷告，因为我们需要积极祷告， Supaya kita bisa sehati, 好让我们可以同心。 ya, sehati dengan saudara-saudari seiman 所以同心与我们同一个会有一个信仰的人 yang punya pikiran dan ide masing-masing dan latar belakang yang berbeda-beda itu, 我们有自己的见解，也有很多的背景， dan juga sehati dengan Tuhan 最主要是同心与我们的神， yang rencananya harapannya tidak pernah selalu bisa kita tahu langsung kan. 因为我们他的想法看见，我们不能够完全一开始就知道。 Maka Bapak Ibu sekalian sebagai penutup, saya mengajak kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan diri kita. 所以在结束当中，我希望大家静在神的面前，自己检讨。 Bagaimana perjalanan kita sebagai bagian dari gereja di dalam hidup doa kita? 我们在教会的一份子当中，我们的祷告的生活是怎么样的？ Saudara-saudari, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini memiliki seseorang atau kelompok tertentu di mana saudara-saudari bisa berdoa secara teratur bersama-sama? 弟兄姐妹，是否你们有一
朋友在一起，常常在一起同心的祷告的。 Adakah sahabat-sahabat doa di tempat ini? 是否你在这里有祷告的朋友吗？ Kalau tidak, 如果没有的话， saudara-saudari perlu melakukan sesuatu. 你必须做些事件， Karena Anda kehilangan bagian besar yang Tuhan ingin untuk saudara alami. 因为你失去了上帝为你准备的美好的情况， Itu punya momen berdoa bersama dengan saudara-saudari. 乃是就是要与弟兄姐妹在一起积极的祷告。 Lalu yang kedua saudara-saudari, 第二点， kalau mau ditanya apakah yang selama ini akhirnya menghalangi saudara untuk hadir di momen doa bersama? 是什么事件让你阻碍你来参加这个祷告会的？ Mungkin di kebaktian doa, di kelompok kecil, atau sebagainya. 还是小组的祷告会？ Apakah yang menghalangi itu sesuatu yang dari luar atau dari dalam diri saudara? 这个阻碍是从外来还是从你心底而来？ Apakah itu sesuatu yang masih bisa kita kendalikan? 是否我们可以控制的？ Apakah masalahnya adalah betul-betul sesuatu yang gak bisa kita ubah? 是否这个事件完全不能有解决的方案吗？ Atau ternyata itu adalah masalah hati kita saja yang mau atau tidak mau untuk berdoa bersama? 或是只是为了我的心地要与不要与别人积极的祷告？ Mari ambil waktu untuk berdoa 我 dan 们静 melihat 下 hidup. 自己，静默的祷告。 Ya Allah Bapa kami, 我们在天上的父， inilah kami datang di hadapan-Mu berdoa bersama-sama. 我们来到你跟前，在一起来祷告。 Sebagai satu tubuh, kami rindu kami bisa bersehati. 成为一体，我们希望我们可以同心而祷告。 Tuhan tolonglah kami, 求你帮助我们， tolonglah agar kami bisa memiliki hati untuk mau bersekutu di dalam doa. 好让我们拥有一个同的心，来愿意诚恳在你面前祷告。 Tuhan berikanlah kami kerendahan hati, 主，求你让我们一个谦卑的心， kerendahan hati di hadapan sesama, 谦卑在别人面前， dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. 谦卑在你面前， Supaya kami bisa sungguh hidup bersekutu di dalam doa. 好让我们渴望来参加这个祷告的机会。 Kami tidak berdoa sendiri-sendiri, sibuk dengan diri sendiri. 我们不单单为自己祷告，自己忙碌罢了， Tapi kami bisa sungguh hidup bersama, 但是我们一生当中同你， menikmati kehidupan doa di rumah-Mu ini. 而我们可以同心来这里享受与你大家在一起同祷告的思想。 Kami bisa punya saudara-saudari 我们可以与其他的弟兄姐妹们， di mana kami bisa berdoa 好让 dengan tekun, sehati, dan bersama-sama. 他们可以与其他的弟兄们同心合意的恳切祷告。 Allah Roh Kudus, tolonglah kami, 圣灵，求圣灵帮助我们， ubah hati kami, 改变我们的心， bentuklah kami. 来陶造我们。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主你， Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主名求， Amin. 阿门。 Thank you.